Ezra bab 1. Pada tahun pertama zaman pemerintahan Kores, Raja Parsi, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Parsi itu, untuk memenuhi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Lantas raja itu menulis peristiharan dan menyiarkannya di seluruh kerajaannya. Demikianlah bunyinya. Beginilah titah Kores Raja Parsi. Tuhan Allah semesta langit mengurniakan segala kerajaan di bumi kepadaku, dan Dia menugaskan aku untuk membina sebuah bait baginya di Yerusalem, di tanah Yehuda. Sesiapapun umatnya antara kamu, semoga Allahnya menyertainya. Biarlah dia pergi ke Yerusalem di tanah Yehuda dan membina bait Tuhan Allah Israel, Allah yang bersemayam di Yerusalem. Setiap umatnya yang masih hidup, di mana-mana sahaja dia tinggal sebagai pendatang, hendaklah disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternakan, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Kemudian, ketua keluarga kaum Bani Yehuda dan Bani Benyamin, serta imam dan Bani Lewi, yaitu semua orang yang digerakkan hati oleh Allah, bersiap-siaplah untuk pergi dan membina bait Tuhan di Yerusalem. Semua orang di sekitar mereka membantu mereka dengan bekal berupa barang-barang perak dan emas, harta dan ternakan, serta benda-benda berharga, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Raja Kores juga mengeluarkan segala wadah bagi bait Tuhan yang dahulunya dibawa pergi oleh Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang kemudian disimpannya di dalam kuil Tuhannya. Semuanya dikeluarkan oleh Kores, Raja Parsi, melalui Mitredat, bendahara negara, yang menghitungnya lalu diberikan kepada Sesbazar, pembesar Bani Yehuda. Inilah daftarnya: 30 batil emas, 1000 batil perak, 29 bilah pisau, 30 mangkuk emas, 410 mangkuk perak, dan 1000 wadah jenis lain. Jumlah semua wadah emas dan perak itu ialah 5.400 buah. Kesemuanya dibawa oleh Sesbazar ketika orang buangan pulang dari Babel ke Yerusalem. Ezra bab 2. Inilah warga wilayah Yehuda yang pulang dari tempat penawanan, yaitu warga yang dahulunya dibuang negeri ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Mereka kembali ke Yerusalem serta ke tanah Yehuda, ke kota masing-masing. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Rilaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah senarai warga orang Israel. Bani Paros 2.172 orang. Bani Sefaca 372 orang. Bani Arah 775 orang. Bani Pahat Moab daripada keturunan Yesua dan Yoab 2.812 orang. Bani Elam 1.254 orang. Bani Zatu 945 orang. Bani Zakai 760 orang. Bani 642 orang. Bani Bebai 623 orang. Bani Azgad 1.222 orang. Bani Adonikam 666 orang. Bani Bigwai 2.056 orang. Bani Adin 454 orang. Bani Ater daripada Hizkia 98 orang. Bani Bezai 323 orang. Bani Yora 112 orang. Bani Hasum 223 orang. Bani Gibar 95 orang. Bani Bethlehem 123 orang. Orang Netofa 56 orang.
Orang Anatot 128 orang. Bani Azmawet 42 orang. Bani Kiryat Arim, Kefira, dan Biirot 743 orang. Bani Rama dan Geba 621 orang. Orang Mikmas 122 orang. Orang Betel dan Ai 223 orang. Bani Nebo 52 orang. Bani Magbis 156 orang. Bani Elam yang lain 1254 orang. Bani Harim 320 orang. Bani Lod, Hadid, dan Ono 725 orang. Bani Yeriko 345 orang. Bani Senaa 3.630 orang. Para imam, Bani Yedaya daripada keturunan kaum Yesua 973 orang. Bani Immer 1052 orang. Bani Pasyur 1247 orang. Bani Harim 1017 orang. Orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel daripada keturunan Hodawia 74 orang. Penyanyi, Bani Asaf 128 orang. Keturunan penjaga pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Hamba bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meonim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Bazlut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nezia, Bani Hatifa. Keturunan hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Yaala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokheret Hazebaim, Bani Ami. Jumlah seluruh hamba bait Allah dan keturunan hamba Salomo ialah 392 orang. Orang yang berikut datang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Immer, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan bahwa kaum keluarga dan zuriat mereka keturunan daripada bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda 652 orang. Daripada keturunan imam, Bani Habaya, Bani Hakos, dan Bani Barzilai. Orang ini memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, lalu dia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka ini mencari catatan nama mereka dalam daftar salasila, tetapi tidak menemukannya. Oleh sebab itu, mereka dinyatakan cemar untuk jawatan imam. Pembesar memerintahkan mereka supaya jangan makan daripada persembahan teramat suci sampai ada imam yang memegang Urim dan Tumim. Jadi, jumlah seluruh jemaah itu ialah 42.360 orang, belum termasuk hamba mereka baik lelaki maupun perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Mereka mempunyai 200 orang penyanyi lelaki dan perempuan. Kuda mereka berjumlah 736 ekor, bagal mereka 245 ekor, unta mereka 435 ekor,
dan keledai mereka 6.720 ekor. Sesampainya mereka di rumah Tuhan, yaitu di Yerusalem, beberapa orang ketua keluarga memberikan persembahan sukarela untuk membina rumah Allah di tempatnya semula. Mereka menyumbangkan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan pekerjaan itu, sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai tunik imam. Maka imam, Bani Lewi, sebahagian daripada rakyat, penyanyi, penjaga pintu gerbang, dan hamba bait Allah menetap di kota-kota mereka. Semua orang Israel pun menetap di kota mereka. Ezra bab 3. Dengan ketibaan bulan ke-7, berkumpullah orang Israel yang menetap di kota-kota sebagai umat yang bersatu di Yerusalem. Yesua anak Yozadak beserta para saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel anak Seltiel beserta para saudaranya, segera mendirikan mazbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci Taurat yang disampaikan Allah melalui Musa, hamba Allah itu. Mazbah itu didirikan mereka di tempatnya semula. Sungguh pun mereka berasa takut kepada bangsa-bangsa negeri itu. Lalu di atas mazbah itu, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, yaitu korban bakaran untuk pagi dan juga petang. Mereka juga menyambut perayaan Pondok Daun, sebagaimana yang tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran harian menurut jumlah yang ditetapkan dalam peraturan bagi setiap harinya. Setelah itu, mereka mempersembahkan korban bakaran yang tetap, korban pada bulan baru, korban pada setiap perayaan yang suci bagi Tuhan, dan korban daripada setiap orang yang memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama pada bulan ke-7, mereka mula mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun begitu, asas bait suci Tuhan masih belum diletakkan. Oleh sebab itu, mereka memberikan wang kepada tukang batu dan tukang kayu, juga memberikan makanan, minuman, serta minyak kepada orang Sidon dan Tirus, supaya mereka membawa kayu aras dari Lebanon ke laut dekat Yope, menepati keizinan yang diberikan kepada mereka oleh Kores, Raja Parsi. Pada tahun kedua setelah mereka sampai di rumah Allah di Yerusalem, tepatnya dalam bulan kedua, Zerubabel anak Seltiel dan Yesua anak Yozadak berserta saudara-saudara mereka yang selebihnya, yaitu imam, Bani Lewi, dan semua orang yang pulang dari tempat penawanan ke Yerusalem, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan Bani Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan di bait Tuhan. Yesua dengan anak-anak dan saudara-saudaranya, juga Kadmiel dengan anak-anaknya, juga anak-anak Yehuda, mengawasi mereka yang melaksanakan pekerjaan di rumah Allah. Demikian jugalah Bani Henadad dengan anak-anak dan saudara-saudara mereka, yaitu Bani Lewi. Ketika jurubina meletakkan asas bait suci Tuhan, tampillah para imam dengan pakaian istiadat mereka sambil membawa nafiri, manakala Bani Lewi daripada Bani Asaf pula membawa gembereng dengan tujuan untuk memuji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Kemudian mereka menyanyi secara berbalas-balasan sambil memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kerana Dia baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya terhadap Israel. Seluruh rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sambil memuji Tuhan, kerana asas bait Tuhan telah diletakkan. Akan tetapi, antara imam, Bani Lewi, dan ketua kaum keluarga, yaitu tua-tua yang pernah melihat bait terdahulu, banyak yang menangis dengan suara nyaring ketika peletakan asas itu dilaksanakan di hadapan mata mereka. Ada ramai orang pula yang bersorak-sorai
dengan suara nyaring kerana gembira. Orang tidak dapat membezakan lagi antara bunyi sorak-sorai kegembiraan dengan bunyi tangisan umat, kerana umat bersorak dengan suara nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai di tempat yang jauh.